Bismillahirrahmanirrahim. B atau yang ketiga, orang-orang musyrikin dari kalangan penduduk Madinah. Ini kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang kedua. Yang pertama, orang yang beriman, Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, orang musyrikin, orang Arab yang kafir. Yang ketiga, orang Yahudi. Di kalangan penduduk Madinah masih terdapat golongan yang menganut fahaman syirik, pusaka nenek moyang mereka. Walaupun sudah ramai saudara sekabilah mereka menganut Islam, ada di kalangan mereka yang berpegang kepada fahaman syirik dengan pegangan yang lemah dan ragu terhadap fahaman tersebut. Kalangan ini tidak mempunyai sebarang rasa permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, serta tidak mengancam kepentingan mereka, dan akhirnya mereka telah memeluk Islam serta menjadi golongan yang benar-benar ikhlas dan menyerah diri sebulaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang musyrikin yang tak masuk Islam, atas pagar, zaman lain atas pagar lah, lawan Islam pondok dengan musuh pondok. Mereka ni tak ganggu dakwah Nabi, tak bermusuh dengan Nabi, duk pegang ajaran datuk nenek dia, tak mau ikut Islam, tapi tak bermusuh dengan Islam. Duduk tunggu, duduk tengok. Ramai kalangan mereka ni akhirnya masuk Islam setelah mereka melihat baiknya Islam ini dan benarnya Islam ini. Di samping itu terdapat juga kalangan yang tebal rasa permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan benci terhadap Islam. Yang ketiga, yang kedua, golongan orang kafir yang bermusuh dengan Nabi SAW, bermusuh dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Golongan ini tidak berani menyatakan secara terbuka sikap mereka, malah berpura-pura mengaku Islam. Pura-pura mengaku Islam, tipu. Mereka digelar golongan munafik. Ini golongan munafik, luarnya Islam, hatinya tak percaya ke Islam. Dan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ketua dia. Nama Abdullah, beradang nama dia bukan Abdullah. Nama Allah, Abdullah bin Ubay, tapi munafik. Nama orang Islam Abdullah, hamba Allah, tapi jadi ketua munafik. Beliau menjadi orang yang berpengaruh di kalangan suku Aus dan Khazraj selepas peperangan Bu'as. Aus dan Khazraj sebelum Islam berperang, perang Bu'as. Abdullah bin Ubay ini orang yang kuat pengaruhnya. Beliau telah hampir ditabalkan menjadi raja, tetapi hasratnya terbantut bila suku Aus dan Khazraj telah memeluk Islam. Dan Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan kepada Abdullah bin Ubay dan menganggap Rasulullah SAW sebagai orang yang merampah takhta. Patut dia jadi raja. Bila Nabi mari, orang pakat ikut Nabi, dah ikut dia, dah latih dia. Beliau mendengami dan membenci Rasulullah SAW. Beliau tidak berani mempamerkan kesyirikannya secara terus terang, kerana ia boleh menggugat kepentingan duniawinya, dan masyarakat Madinah pula tidak berpihak kepadanya. Oleh itu, selepas peperangan Badar, lepas perang Badar, perang Badar ni perang yang pertama, yang besar. Yang pertama, jumlah orang Islam sikit, jumlah orang kafir besar. Allah Ta'ala beri kemenangan pada Islam. Beliau, Abdullah bin Ubay, terus berpura-pura berlagak sebagai seorang Islam, sedang hatinya menyimpan rasa dendam dan sentiasa mengintai peluang menyusun perancangan dan tipu daya bagi menentang Islam dan Rasulullah SAW. Penyokong-penyokongnya terdiri dari orang-orang yang mengharapkan pangkat dan kedudukan serta mengimpikan Abdullah bin Ubay sebagai raja.
Mereka yang lemah pendirian adalah di antara golongan yang termasuk dalam perangkap Abdullah bin Ubay. Golongan ini menyembunyikan kafirnya, khususnya apabila orang Islam menang dalam perang Badar, menunjukkan dia kuat sangat Islam. Pergi ke masjid, sembahyang jemaah, tunggu Nabi. Bila Nabi masuk, beritahu ke ramai, Nabi masuk dah. Kuat pada orang, tak kebir pun kuat pada orang bagai ni. Abdullah bin Ubay ni. Beritahu. Golongan ini ada pengikut dia. Golongan ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'azim. Surah Taubah ayat 101. Allah Ta'ala mewahyukan ayat Quran, diturun oleh malaikat diberi, dibaca pada Nabi SAW, dan Nabi baca ayat ni. Maksudnya dia antara orang-orang Arab Badawi yang di sekelilingmu itu ada orang-orang yang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah ada munafik. Mereka keterlaluan kemunafikannya. Kamu, yakni Muhammad SAW, tidak mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa 2 kali, kemudian akan dikembalikan berazab yang besar. Allah Ta'ala beri amaran, mereka akan direksa sekali ganda pada orang kafir. Kerana mereka menipu, kafir sekali, tipu sekali. Allah Ta'ala dedah dalam ayat-ayat yang dibaca. Kalau zaman Nabi ada munafik, Nabi ada cokor, maka zaman Nabi tak ada lagi ramai munafik. Lagi ramai munafik. Kalau Nabi ada pun ada orang munafik, tengok Nabi, sifat dia, perangai dia, orang jadi munafik. Maka zaman Nabi tak ada ramai lagi. Bahkan disebut dalam hadis, di akhir zaman bila Dajjal mari, muncul pemimpin Yahudi yang bergelar Dajjal pada hari kiamat. Yahudi akan berkuasa beberapa hari saja. Pemimpinnya Dajjal akan berlaku selepas Malhamah Kubra, lepas perang dunia yang besar. Kita tak tahu bila berlaku dalam ilmu Allah Ta'ala. Berlaku dekat ke? Dekat je, tanda dah ada hari ni. Orang Yahudi dah balik di Israel, berkampung di situ. Akan muncul Dajjal jadi pemimpin orang Yahudi, Al-Masihud Dajjal, di mana orang Yahudi percaya Kristian Zionis. Kristian Zionis ni ramai di Amerika, ramai di Eropah, percaya Al-Masih yang akan memimpin orang Yahudi dan Kristian mengalahkan orang Islam. Beberapa hari saja, di mana pengaruhnya akan masuk di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Disebut dalam hadis, bila Dajjal ni sampai di Madinah, Allah Ta'ala lakukan gempa, bergerak bumi, menyebabkan mana-mana orang munafik yang di Madinah tubik ikut Dajjal. Dajjal tak boleh masuk, tapi orang munafik yang ada hari ini di Madinah, ada hari ini benar-benar orang munafik, ikut Dajjal tubik. Ikut tubik benar-benar ikut Dajjal. Disebut dalam hadis. Ini golongan munafik ini ada dalam masyarakat Islam. Orang yang tak percaya pada Islam, yang lebih percaya pada orang kafir, tak harap ke Islam, tak harap ke orang kafir. Ini termasuk dalam sifat-sifat munafik. Orang-orang Yahudi, yang ketiga ialah orang-orang Yahudi. Selepas peperangan di antara Yahudi dan Rom pada tahun 70 Masehi, dengan Rom menakluk Palestin dan menghancur leburkan serta meruntuhkan haikal Baitul Maqdis. Bila Rom mengalahkan Yahudi di Palestin, orang Yahudi dihambak daripada Palestin, Rom merobohkan rumah ibadat Yahudi dinamakan Haikal Sulaiman. Hari ini orang Yahudi balik Palestin nak buat balik, nak rombak Masjid Aqsa, nak dirikan Haikal Sulaiman ni. Sebahagian besar bangsa Yahudi telah berhijrah di sebenarnya tanah Arab. Mereka bercampur dengan masyarakat Arab dan terpengaruh dengan bangsa Arab dari segi penggunaan bahasa dan pakaian, serta berkahwin dengan orang Arab. Mereka tinggal Palestin, masuk ke negeri Arab.
bercampur dengan Arab, berkahwin dengan perempuan Arab. Orang lelaki dia kahwin dengan perempuan Arab, orang perempuan kahwin dengan Arab pun ada juga. Bercampur dengan Arab, pakaian Arab, sebahagiannya bercakap Arab. Namun demikian mereka merupakan golongan yang tebal asabiyah bangsa Yahudi dan merasakan bahawa bangsa mereka lebih mulia dari bangsa Arab. Mereka menghina bangsa Arab dengan panggilan ummiyin, bangsa buta huruf, liar, mundur dan hina. Merasakan bahawa mereka berhak melakukan apa sahaja terhadap harta orang-orang Arab. Mereka menganggap orang Arab ni bodoh. Mereka boleh guna harta orang Arab, memperhambakan orang Arab. Zaman Nabi orang Arab jadi cerdik bila masuk Islam. Hari ini bila orang Arab tinggal Islam jadi bodoh balik, dia tipu dia mereka. Jadi hilang pula orang Arab sekarang ni. Jadi bodoh balik. Awi pitihkan mereka, awi pitihkan putih, awi pitih. Ni. Jadi bodoh baliklah sebab tinggal Islam. Ni cerita hak ni kita baca nak zaman dulu. Orang Yahudi menganggap orang Arab ni bodoh. Firman Allah Ta'ala. Orang Yahudi boleh buat apa saja pada orang Arab. Firman Allah Ta'ala, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaqulun 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 75. Artinya di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Orang Arab ni bodoh, boleh buat apa saja, boleh beli, boleh guna duit. Orang Arab ni bodoh katanya, ummi. Orang-orang Yahudi menganggap ramalan sial dan tuah, sihir, jampi, mentera dan sebagainya itu sebahagian ajaran agama mereka, tetapi tidak menyebarkannya. Oleh itu mereka merasakan bahawa dengan mengetahui perkara-perkara tersebut, diri mereka lebih mulia dan lebih berilmu dari bangsa Arab. Ada orang Yahudi pula menganggap mereka banyak ilmu dak pakar, ilmu sihir, ilmu japi, banyak pada orang Yahudi. Japi-japi yang karut, japi-japi yang bohong, japi-japi yang bersahabat dengan iblis dan syaitan. Ini ilmu orang Yahudi. Dan orang Arab tak tahu benda ni, menyebabkan Yahudi merasakan diri mereka mulia. Mereka juga menguasai bidang ekonomi, memegang pasaran tamar, perniagaan buah kurma, arak dan pakaian. Mereka bermuamalah dengan sistem riba dan menggunakan harta benda bagi mempengaruhi ketua-ketua kabilah. Mereka menggunakan wang untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin kabilah. Mereka sentiasa mencetuskan peperangan bagi mengekalkan kepribadian bangsa mereka dan berusaha untuk menggiatkan muamalah riba. Mereka merupakan bangsa yang pintar dalam meniupkan fitnah dan melaga-lagakan kabilah, serta seringkali menggagalkan usaha ke arah perdamaian dalam setiap peperangan yang dicetuskan. Kerja mereka melagakan orang Arab, melagakan kaum lain supaya berperang, dan mereka dapat duit. Ini zaman dulu, hari ini gitu juga. Dia laga orang Arab sama orang Arab, perang di Syria, perang di Yaman, perang di Libya, perang rata-rata di Iraq. Perang sama-sama Arab, perang. Pasal apa? Pasal kabilah lain, pasal mazhab lain, antara Sunni dengan Syiah, Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, belaga-belaga. Dan mereka beli senjata, jual senjata. Orang Arab yang kaya ni bayar pitih pada mereka, bayar pitih guna senjata. Berperang hari ini bukan saja Sunni dengan Syiah,
Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, gomok. Dengan sebab-sebab dunia, bukan sebab-sebab yang benar. Dengan sebab lain. Ini berlaku zaman dulu, hari ini berlaku pula. Orang Arab balik berjahiliah pula. Ada orang kita tolong pergi perang sama juga. Orang kononnya berjihad, bukan berjihad. Ada orang kita semangat tinggi, dia jihad sama. Berjihad, perang. Dengan semangat yang tinggi, tak mengaji, tidak tafakuh. Kemudian mereka dapat pitih dengan peperangan dan pembunuhan. 3 kabilah Yahudi yang termasyhur di Madinah ialah, di Madinah ada 3 puak Yahudi. Satu Bani Qainuqa, bersatu dengan kabilah Khazraj dan tinggal di Madinah. Yang pertama kabilah Yahudi Bani Qainuqa. Kabilah ini baik dengan kaum Khazraj, kabilah Arab, dan duduk di Madinah, ramai di Madinah, meniaga berkedai. Yang kedua Bani Nadir dan ketiga Bani Quraidah, bersatu dengan kabilah Aus dan tinggal di pinggir Madinah. Yang kedua Bani Nadir, ketiga Bani Quraidah. Mereka ni duduk di tepi Madinah, dekat Quba dan lain-lain keliling. Kemudian Rasulullah SAW, kemunculan Rasulullah SAW bersama Islam telah menimbulkan kemarahan, rasa permusuhan dan dendam yang membara di hati mereka. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi datang memimpin Madinah, menyebabkan orang Yahudi sangat marah. Perasaan ini wujud disebabkan oleh yang pertama, Rasulullah SAW bukan dari kalangan bangsa Yahudi. Yang pertama kerana Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ni orang Arab, bukan orang Yahudi. Padahal mereka sudah baca dalam kitab mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Nabi-nabi mereka yang dilantik Allah zaman dulu beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi-nabi ini minta bai'ah, minta iqrar dengan orang Yahudi. Bila kamu bertemu dengan Nabi akhir zaman ni, kamu kena ikut Nabi ni, kena berjuang dengan Nabi ni. Dan mereka berjanji, mereka mengharapkan Nabi itu dari bangsa Yahudi. Tiba-tiba Nabi itu bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Bangsa Arab keturunan Ismail alaihi salam. Bangsa Yahudi keturunan Yaqub bin Isa alaihi salam. Anak Nabi Ibrahim mereka, pupu je. Tapi melalui Nabi Ismail, lahirnya bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi daripada bangsa Yaqub bin Isa bin Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam akan membawa kebaikan. Dengan itu ia akan menghilang rasa permusuhan dan dendam. Di samping itu, konsep persaudaraan yang dibawa oleh Islam akan menghentikan peperangan. Bila mari Islam, peperangan jadi kurang. Dia tak boleh nak negara senjata, tak boleh nak guna orang. Bila orang cerdik, orang pandai, dia nak orang bodoh, dia je cerdik. Yang ketiga, hukum-hukum Islam yang berlandaskan amanah halal dan haram akan menghapuskan peluang bagi mereka meneruskan muamalah berdasarkan sistem riba serta menutup ruang-ruang penipuan. Bila ikut Islam tak boleh tipu, tak boleh rasuah, tak boleh makan riba. Ini semua mereka suka sangat. Bila mari Islam, Islam sekat perkara-perkara jahat yang macam ni. Jadi puak-puak yang tak nak ke Islam ni serupa dengan Yahudi lah juga. Kerana kalau Islam berkata tak boleh tipu, tak boleh rasuah, tak boleh nak buat macam-macam. Tu takut nak ke Islam tu. Sifat permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Islam dan Rasulnya SAW telah didedah sendiri oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang memeluk Islam. Kerana berpegang teguh dengan ajaran Taurat yang sebenar dan tidak terpengaruh dengan penyelewengan dalam agama dan bangsa mereka. Di sana ada orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka yang ikhlas masuk Islam. Ulama-ulama yang ikhlas yang masuk Islam ni mendedahkan penipuan orang Yahudi dan kejahatan mereka. Ibnu Ishaq rahimahullah
telah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq ialah seorang alim yang menulis kitab tarikh. Dikenal Sirah Ibnu Hisham. Kitab yang masyhur dalam ilmu tarikh. Kena mengaji kitab ni. Patutnya pondok kena mengajar kitab ni. Di mana Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Safiyah ni isteri Nabi daripada bangsa Yahudi. Ada isteri Nabi daripada bangsa Yahudi yang masuk Islam. Safiyah binti Huyai. Menceritakan, Ibnu Ishaq sebut dalam kitab dia. Kata Safiyah radhiyallahu anha, aku adalah anak yang paling disayangi oleh ayah dan bapa saudaraku. Apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, ayahku Huyai bin Akhtab dan bapa saudaraku Abu Yasir bin Akhtab berada di dalam keadaan sugul. Safiyah kita, aku tengok sendiri ayah aku. Ayah dia ni orang besar Yahudi. Pak saudara dia Yasir bin Akhtab. Dua-dua orang ni aku tengok nengung. Sungguh bila Nabi mari di Madinah, aku mengintip perbualan mereka. Aku dengar dia cakap apa. Bapa saudaraku bertanya, inikah orangnya? Apakah engkau telah pasti akan tandanya? Tu kau orang sebut dalam kitab tu. Dalam kitab kita kata ada Rasul akhir zaman, sifat-sifat dia. Betul kau orang ni? Apakah engkau telah pasti akan tandanya? Ayahku menjawab, ya, betul sungguh. Betul sungguh dalam kitab tu. Bapa saudaraku bertanya, apakah perasaan hatimu? Perasaanmu macam mana? Ayahku menjawab, aku bermusuh dengannya. Demi Allah, selagi aku masih ada, aku nak lawan dia. Nak lawan Nabi, kerana Nabi orang Arab, bukan orang Yahudi. Ini satu riwayat. Imam Bukhari rahmatullahi alaih menceritakan peristiwa Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sebagai berikut. Imam Bukhari sebut dalam kitab dia cerita Abdullah bin Salam. Salam ni dia seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Yang Nabi jamin masuk syurga. Payah ni orang yang Nabi masuk syurga, bukan sebarangan orang. Nabi janji masuk syurga Abdullah bin Salam. Dia seorang ulama Yahudi yang terkenal. Disebut dalam kitab tafsir, dia cerita ke Nabi, dia mimpi ada tiang. Tiang dia pun, datang tiang tu ada sipur, tali sipur dia tu. Allah suruh dia naik. Dia pun panjat tiang, panjat, payah nak panjat. Siapa tu dia pegang tali sipur, pegang kemah-kemah, orang tu kata. Pegang kemah. Saya pun pegang kemah. Nabi kata tiang tu agama Islam. Siput daang tu mu kena pegang kemah dengan agama Islam ni. Kemah agama Islam ni. Dan bila Nabi dah wafat, zaman sahabat dia masih hidup lagi. Terdapat kalangan sahabat beritahu ke budak-budak yang kediang-kediang ni, kalau nak tengok ahli syurga tu dia tunjuk Abdullah bin Salam duduk sembahyang dalam masjid. Lalu budak-budak ni pergi, hei ahli syurga, nya direkoh marah. Pada apa tentu ahli syurga ni? Pada Nabi dah jamin dia tak ahli syurga. Tapi tawaduk dia. Takut pada Allah Taala. Ini Abdullah bin Salam. Sifatnya kalau kita kalau Nabi kata jadi ahli syurga, pada tulis besar depan umum. Kalau kena kita lah. Ini dok ikhlas dia kepada Allah Taala. Apabila mengetahui tentang kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan tinggal di kampung Bani Najjar, beliau yang juga ulama besar di kalangan orang Yahudi dengan segera datang menemui Rasulullah SAW dengan tujuan mengemukakan soalan-soalan yang tidak boleh dijawab melainkan oleh orang yang menjadi Nabi. Dia terus cuba, walaupun dia tengok tanda-tanda ada pada Nabi, terus dia soal Nabi. Soalan-soalan yang tak mungkin dijawab oleh sesiapa, malaikat oleh seorang yang jadi Nabi. Apabila beliau mendapati Rasulullah SAW dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, Nabi boleh jawab. Ada 3 soalan dia tanya, Nabi jawab 2.
Hak sia tu dia tanya tentang ruh. Nabi kata aku tak tahu. Aku tak tahu. Memanglah tentang ruh ni Allah Taala tahu. Maka Nabi tak jawab aku tak tahu. Itulah dia Nabi. Kalau dia jawab dia pelawak. Hak dia tak tahu dia jawab juga. Ada orang dia tak tahu jawab juga, tu orang kata dia bodoh. Ada Nabi hak tak tahu Nabi tak jawab. Ini dia Nabi sungguh. Beliau terus beriman dan memberitahu Rasulullah SAW bahawa orang-orang Yahudi adalah bangsa berputar belik dan menyembunyikan kebenaran. Seandainya mereka tahu beliau sudah beriman, nescaya mereka akan mengemukakan hujah yang bukan-bukan. Beliau mengesyorkan, mencadangkan supaya orang-orang Yahudi dipanggil dan ditanya dalam keadaan beliau bersembunyi di dalam rumah. Apabila orang-orang Yahudi datang, Rasulullah SAW bertanya, apakah kedudukan orang yang mana Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Abdullah SAW ajar ke Nabi, panggil orang Yahudi ke rumah ramah, saya nusuk dalam bilik. Dia tak tahu. Kemudian dia tanya dia siapa dia Abdullah bin Salam ni. Rasulullah tanyalah orang Yahudi. Nabi pun buat tanya, siapa dia Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, itulah orang paling alim. Orang yang paling alim, orang yang paling baik, dan anak pula kepada orang yang paling baik kalangan kami. Ayah dia pun orang baik. Rasulullah SAW bertanya lagi, apa pendapat kamu ke Abdullah bin Salam masuk Islam? Apa pandangan kamu Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka semua berkata, mudah-mudahan Allah melindunginya daripada berlaku begitu. Doa biar Abdullah bin Salam tak masuk Islam. Mereka mengulangi kata-kata mereka sebanyak 3 kali. Tiba-tiba Abdullah bin Salam muncul dan mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengisahkan Islam dia. Mereka semua berkata, inilah orang yang paling jahat, anak kepada orang yang paling jahat di kalangan kami. Ini orang celaka. Celaka selalu bila masuk Islam. Ni menurut satu riwayat yang lain, Abdullah bin Salam berkata, wahai orang Yahudi, takutlah kamu akan Allah. Maka demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang benar melainkan Dia, dan sesungguhnya kamu mengetahui bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulnya dan Dia membawa kebenaran. Mereka semua menyampuk bohong. Begitulah sikap permusuhan orang Yahudi terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Dan mereka merupakan golongan yang besar masyarakat penduduk Madinah. Dalam masyarakat Madinah, jumlah mereka ramai di Madinah. Ini kumpulan yang ketiga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menegakkan negara Islam. Di antara perkara yang kita kena tahu daripada hikmat berhijrah ke Madinah oleh Nabi SAW dan sahabatnya ialah kerana menunaikan kewajipan menegakkan kerajaan Islam. Penghijrahan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan orang-orang musyrik di Makkah. Tetapi umat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakkan negara Islam, yakni kerajaan Islam. Seandainya tugas mereka menegakkan negara Islam tidak ada dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah ke Madinah. Dan seandainya ajaran Islam hanya untuk mewujudkan penganut-penganut yang sekadar melakukan syiar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk negara yang menaungi mereka, sudah tentu Rasulullah SAW telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima jawatan menjadi raja atau pemerintah di Mekah sewaktu ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin musyrik Mekah. Kita baca dalam yang pertama dulu bahawa pemimpin Mekah
menawarkan kepada Nabi SAW untuk menjadi raja. Nak dia beri harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Tawaran itu ditolak oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana kerajaan yang diberi itu bukan kerajaan yang melaksanakan syariat Allah. Maka Nabi berhijrah ke Madinah, menunjukkan bahawa tujuan hijrah itu ialah menunaikan kewajipan mendirikan kerajaan Islam. Bukan sekadar melarikan diri, menyelamatkan diri. Kalau sekadar menyelamatkan diri, sudah tentu Allah mengizinkan Nabi menerima jawatan jadi raja, orang yang paling berkuasa, menerima harta itu. Lepas tu kok pandai siapa yang meretoh supaya je. Banyak dalam pali orang hari ni. Siapa yang meretoh supaya je. Kita sembahyang sudah. Ini pandangan jahiliah, bukan Islam. Pandangan Islam ialah Nabi berhijrah ke Madinah kerana mendirikan kerajaan Islam. Menunjukkan hijrah ni mendirikan kerajaan Islam, kerajaan yang melaksanakan hukum syariat adalah wajib. Wajib. Ada pula orang kata, pasal apa kita ngundi-ngundi ni? Ngundi ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Mengundi ini ialah satu cara untuk mendirikan kerajaan. Kita kena faham. Matlamat mendirikan kerajaan. Macam kita pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah tu rukun Islam. Zaman dulu naik unta. Zaman sekarang naik kapal terbang. Zaman sekarang kena ada visa, kena ada pasport. Jadi Mekah jalan kaki, pergi jalan kaki lah. Tak ada kapal terbang, tak ada. Orang kafir buat kapal terbang. Tak ada pergi Mekah. Atau pergi Mekah jalan kaki, berenang ke laut. Ini kena faham. Di antara tujuan dengan wasilah. Di sana ada jalan-jalan yang diizinkan oleh syarak. Kena faham oleh. Ini banyak orang keliru dalam masalah ini. Tak sedar. Tegahnya, kedatangan umat Islam di Madinah bukanlah sekadar mencari tempat perlindungan atau mencari pekerjaan bagi menyambung hidup di dunia dan bebas melakukan ibadah di masjid sahaja. Tetapi penganut Islam mempunyai beberapa tugas yang mesti dilaksanakan. Tuntutan ini bersesuaian dengan sifat Islam itu sendiri yang maha sempurna dan suci dari segala bentuk kekurangan. Di samping itu, Islam dijadikan Allah sesuai dengan fitrah kejadian manusia, sama ada di dunia atau di akhirat. Lantaran itu, kerana itu, Allah tidak mengizinkan dunia ini diperintah sewenang-wenangnya oleh masyarakat dan negara yang mengikut selera manusia yang lemah serta dinaungi oleh sifat-sifat jahiliah. Kita kena sedar, dalam kehidupan dunia ini banyak perkara-perkara dunia. Di antaranya makan, antaranya minum, pakaian. Ada hukum dia. Pakaian ada hukum dia, kena tutup aurat, bukan ikut suka pakai, nak pakai lagu mana pun. Makan minum ada halal dan haram. Jual beli ada halal dan haram. Begitulah juga memerintah negara. Ada cara Islam dan ada cara bukan Islam. Allah Ta'ala menurunkan Islam yang sempurna, Islam yang lengkap. Dalam Quran 30 juzuk. Di sana banyak hukum-hukum yang berkait dengan muamalah, berkait dengan hubungan hidup bermasyarakat. Yang syarak melaksanakan mesti ada kerajaan yang memerintah. Kalau tak ada kerajaan memerintah, tak boleh melaksanakan hukum ini. Di antaranya, nak hukum orang curi, nak hukum perampok. Bukan pakai igak, ambil kapok, kerat tangan diri. Itu bukan cara dia. Mesti ada mahkamah yang mengendalikan, ada saksi, ada pengurusan dia. Pengurusannya ialah sebuah kerajaan yang melaksanakan hukum syariat. Begitulah hal-hal yang lain yang ada dalam hukum Islam, syaratnya kena ada kerajaan. Ulama kata, ma la itumul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tak sempurna yang wajib malaikat dengannya jadi wajib. Contohnya, tutup aurat adalah wajib. Cari kain baju kerana tutup aurat wajib. Nak semayang kena ada wuduk. Asalnya wuduk tu bukannya wajib. Ikut pandai nak wuduk tak wuduk pun. Bila nak semayang wajib kena ada wuduk, maka wuduk menjadi wajib. Kena faham. Begitulah nak menegakkan kerajaan Islam. Bila di sana ada hukum-hukum yang berkait dengan pemerintahan yang Allah Ta'ala wajibkan dalam Quran. Hukum qisas, macam-macam hukum yang ada dalam Quran itu.
nak laksanakan hukum itu mesti kena ada kerajaan. Maka mendirikan kerajaan yang melaksanakan hukum adalah wajib. Ini kena faham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertindak sebagai penutup semua nabi dan diutuskan untuk seluruh manusia dan zaman, bertanggungjawab menegakkan sebuah negara Islam walaupun masyarakat setempat adalah majmuk dan terlalu majmuk. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang telah diterbiah dan sentiasa menjalani proses penterbiahan sedia menunggu apa sahaja perintah Allah untuk dilaksanakan. Mereka bersedia menghadapi apa jua rentangan sama ada dari luar atau dalam dengan penuh tabah kerana yakin itulah yang diajar oleh Islam. Ianya bersesuaian dengan nilai Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki seluruh alam termasuk muka bumi dan langit dan segala isinya. Kita sebut dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang Rabbil Alamin, yang mencipta, bukan sahaja menjadikan, menguruh alam ini dengan peraturan-peraturannya. Allah Ta'ala bukan sahaja mengadakan alam, termasuk alam manusia. Allah Ta'ala mengadakan peraturan-peraturannya. Binatang ada peraturan, pohon kayu ada peraturan, manusia juga ada peraturan. Ada peraturan fitrah, ada peraturan mengikut taklif yang dibebankan oleh hukum syarak pada makhluk yang ada akal. Peraturan fitrah, contohnya ikan. Ada jenis ikan hidup kawasan air masin, ada hidup kawasan air tawar, ada binatang duduk di darat, duduk di laut. Pohon kayu, ada pohon kayu duduk tepi laut dalam kawasan air masin. Ada pohon kayu hidup atas bukit, ada pohon kayu hidup dalam paya, masing-masing. Ini peraturan yang Tuhan tetapkan pada makhluk. Manusia ada peraturan-peraturan dia. Oleh kerana manusia makhluk yang bergerak, makhluk yang ada akal, makhluk yang ada ruh, makhluk yang ada jasad, ada panca indera. Tuhan jadikan makhluk manusia ini mentarbiyah dan menguruskan makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah Ta'ala menurunkan hukum syariat. Dalam perkara yang manusia tak mampu nak fikir, tak agak nak fikir dengan akal, maka Allah menurunkan nas yang tetap. Kena buat begini, buat begini. Dalam perkara yang manusia boleh fikir dengan akal secara luas, Allah Ta'ala tetapkan hukum yang umum dengan batas-batas sempadan. Ada perkara manusia boleh fikir sendiri, tak ada nas, ikut pandai lah, Allah Ta'ala suruh. Ini peraturan syariat. Dan Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi ini ialah memimpin dan mengajar manusia. Maka Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang memimpin manusia sehingga hari kiamat. Nabi mengumpulkan para sahabatnya yang ditarbiyah, yang dididik. Ada antara sahabat itu yang bijak menguruh dan mentarbiyah, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali. Ada para sahabat tu yang bijak dalam masalah menghadapi musuh-musuh yang boleh berperang, Khalid bin Walid dan lain-lain lagi. Ada para sahabat yang bijak dalam masalah urusan antara bangsa Ammar bin As dan lain-lain lagi. Ini ialah kumpulan-kumpulan yang dididik oleh Nabi dengan Islam. Bila Nabi wafat, maka kerajaan Islam ditegakkan oleh kumpulan yang ramai berbagai bidang, dikumpulkan dalam satu negara dan satu kerajaan yang memerintah. Masa Nabi dulu, Nabi seorang. Nabi bukan sahaja imam semayang, termasuk imam mentarbiyahkan negara, ketua mahkamah. Nabi juga panglima perang. Nabi juga mengurus segala-galanya. Nabi seorang, dia beri kekuatan mukjizat ilmu Quran. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat sambung. Bila sahabat-sahabat wafat, ulama-ulama tabi'in sambung. Begitulah disambung sehinggalah orang Islam di zaman yang akhir meninggalkan hukum Islam. Dan mereka lihat sendiri dunia dalam keadaan selaru dan huru-hara bila syariat dan petunjuk Allah ditinggalkan. Rasulullah SAW telah mempunyai syarat yang cukup bagi menegakkan sebuah negara. Syarat-syarat itu ialah
Nabi telah menyempurnakan syarat-syarat untuk mendirikan sebuah kerajaan. Syarat-syarat ini diakui oleh ilmu politik. Orang panggil ilmu politik hari ini. Ilmu pentadbiran. Termasuklah ilmu undang-undang antarabangsa. Di mana mengikut undang-undang antarabangsa tidak diiktiraf sebagai sebuah negara, melainkan kena ada syarat-syarat ini. Yang pertama bumi, iaitu Madinah. Yang kedua kena ada negeri. Maka Nabi mengambil Madinah menjadi negeri, tapak untuk mendirikan kerajaan. Yang kedua rakyat, iaitu para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang bukan Islam yang bersedia untuk menjadi raja, bagi orang-orang untuk menjadi rakyat. Bagi orang-orang yang tidak bersedia, mereka boleh keluar dari bumi Madinah. Yang kedua, ada negeri saja tak boleh, kena ada rakyat. Kena ada rakyat. Maka dikumpulkan rakyat Muhajirin dan Ansar. Termasuklah orang kafir, Yahudi, Kristian, musyrikin, jadi rakyat. Mereka yang menerima cara-cara Islam. Yang tak mau terima, keluar daripada Madinah. Kena ada rakyat. Nak diri sebuah negara, ada bumi dan ada rakyat. Kalau bumi je ada, rakyat tak ada, kita pergi mana pula, pula Tinggu, pula mana pergi, ada tikus dengan kera yang ada. Istilah saya jadi ketua negara, orang kata orang bodoh. Kena ada rakyat untuk memerintah negara. Maka Nabi mengumpulkan rakyat Muhajirin Ansar dan menerima orang bukan Islam. Yang ketiga, pemimpin. Kena ada pemimpin yang memerintah, iaitu Rasulullah SAW sendiri, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dengan dipandu oleh wahyu dan sifat-sifat bijak luar biasa yang ada pada Nabi SAW. Wahyu itu Quran. Quran adalah mukjizat ilmu, dan Nabi adalah batang tubuh yang sangat hebat. Allah Ta'ala jadikan tak tahu baca, tak tahu menulis. Bila wahyu turun 37, maka Nabi ingat semua. Terus ingat. Dia sertakan dengan bijak yang luar biasa. Untuk menunjukkan bahawa Quran daripada Allah, bukan Nabi Muhammad karang. Orang lain kena tahu baca, kena tahu menulis. Nabi tidak, kerana keistimewaan menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, perlembagaan, iaitu Quran dan hadis, di mana ianya merupakan bahan rujukan yang kaya dan lebih dari keperluan sebuah perlembagaan. Kena ada perlembagaan. Quran adalah perlembagaan dan lebih daripada itu lagi. Semua dalam Quran. Bukan sahaja perlembagaan negara, termasuk perlembagaan diri dan perlembagaan keluarga, semua ada dalam Quran. Yang kelima, kedaulatan atau kepribadian syakhsiah maknawiyah sebagai sebuah negara wujud dengan ketinggian Islam itu sendiri. Negara yang merdeka, yang tak dikuasai oleh pihak yang lain. Ini mengisytiharkan negara. Negara yang merdeka, yang bebas dari kongkongan, yang boleh melaksanakan hukum dengan bebas, tidak ada apa-apa gangguan. Apa yang berlaku pada hari ini, contohnya kita menang di Kelantan, menang di Terengganu, tapi tak dapat menyempurnakan syarat yang kelima. Itulah sebuah negara yang merdeka sebebas, tidak ada gangguan, tak ada kongkongan daripada mana-mana pihak. Tapi kita tak boleh nak mengatakan sepenuh. 4 syarat sudah cukup. Tapi satu lagi ialah syakhsiah ma'nawiyah. Negara yang berdaulat, yang tak diganggu oleh mana-mana pemerintah untuk menghalang. Sekarang ini di bawah kerajaan pusat. Banyak halangan-halangan dia, sekatan dia yang mesti dibuang sekatan-sekatan ini. Bahawa ada negara. Kena faham. Macam Najasyi yang memerintah Habasyah. Bila Najasyi sudah masuk Islam, tapi dia tidak boleh menguasai rakyat sepenuhnya. Maka Najasyi yang masuk Islam menangguhkan beberapa hukum syariat. Tak dia laksanakan. Kerana tidak mendapat keadaan yang sepenuhnya. Ini perkara yang kita kena faham. Selain dari itu, wujudan Madinah sebagai sebuah negara Islam bukan sahaja dirasai oleh bangsa Arab yang belum Islam di semenanjung Arab, tetapi juga dirasai oleh negara-negara besar lain di zaman itu seperti Parsi dan Rom. Bila Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam di Madinah, menyebabkan pemimpin-pemimpin jahiliah yang zalim, yang jahat, merasa tercabar dan dicabar. Mereka nak buat zalim tak boleh, nak tipu rakyat tak boleh, nak rasuah tak boleh, nak buat apa tak boleh. Mereka menganggap negara Madinah ni ancaman kepada dia. Bukan sahaja pemimpin-pemimpin kabilah Arab, termasuklah juga Parsi dan Rom, kuasa besar dunia. Termasuklah China, India, Mesir dan lain-lain. Bila dengar begitu, sebuah negara yang rakyatnya tidak diperhambakan,
Selama ini rakyat diperhambakan. Diperhambakan rakyat. Rakyat jadi hamba. Bukan rakyat menjadi rakyat yang diurus dengan baik. Bila Nabi mendirikan kerajaan Islam, menyebabkan Parsi, Rom, kuasa-kuasa besar dunia menganggap ini satu bahaya. Mereka tidak boleh zalim lagi. Kan itulah mendapat tentangan. Rasulullah SAW telah membina tapak yang teguh bagi negara Islam dan mewujudkan 3 bentuk hubungan yang penting, iaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan sesama umat manusia, hubungan umat Islam dengan orang-orang bukan Islam dan negara bukan Islam, dalam rangka menyampaikan risalah Islam serta menentukan sikap mereka terhadap Islam dalam hubungan dengan semua pihak. Akan ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hajj, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang akan memberikan kepada mereka kuasa mendirikan kerajaan. Mereka menunaikan sembahyang, ada hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Wa atawuz zakah, hubungan dengan manusia. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh kepada kebajikan, berkebajikan dengan semua manusia. Wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ada kedaulatan melaksanakan undang-undang syariat yang berkuasa. Walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Di mana matlamatnya ialah menghadap Allah pada hari kiamat, menerima hukum Allah pada hari kiamat. Wallahu a'lam.